Assalamualaikum kelas. So hari ni kita akan sambung chapter baru iaitu heat. Sebelum saya masuk dengan lebih lanjut dalam chapter 4, jom kita tengok apa yang kita akan belajar by the end of this subtopic 4.1. So by the end of subtopic 4.1 iaitu thermal equilibrium, ada beberapa learning outcome yang awak patut dapat. Okay, yang pertama, kena faham what is meant by heat and its unit. And then you have to be able to understand and explain what is thermal equilibrium in our daily life. Number 3, you have to be able to calibrate a liquid in glass thermometer using 2 fixed points. Apa maksud ni? Okay, tak apa. Kejap lagi kita akan tengok dengan lebih detail. So number 1, heat. Heat ni apa? Bila sebut je heat, awak akan nampak panas. Apa lagi? Temperature. Kan? Dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai haba. Haba ni heat lah. Okay, apa benda heat ni? So heat ni ialah sejenis energy. Dia adalah energy. Kalau dia namanya energy, heat energy, maka unitnya apa? Joules. Okay. So dalam chapter 4.1 ni, subtopic 4.1 ni, okay, kita akan tengok thermal equilibrium. Apa yang dimaksudkan dengan thermal equilibrium? Okay, awak tengok gambar kat sebelah ni, fotograf ni. Kita ada secawan kopi panas. Kan? Lepas tu kita letak sudu dalam ni. And then by after a few moments of time, beberapa ketika selepas itu, bila awak pegang sudu ni, awak dapati sudu ni pun panas. So apa yang berlaku antara sudu dengan air ni? So yang berlaku kat situ adalah proses yang kita panggil sebagai thermal equilibrium. So jom kita tengok example macam mana kita nak faham thermal equilibrium ni. Okay, kat sini kita ada satu activity 4.1. Okay, kat sini kita ada dua beaker. Satu beaker yang besar, kita panggil ni beaker A, kita label beaker A. And then dalam beaker A ni, kita letak air pipe. And dalam air pipe tu, kita cucukkan thermometer. So thermometer ni will always record the reading of the temperature of the tap water. Okay. Let's say initial reading dia mungkin tap water mungkin 27. Saya pun tak sure. Mungkin 27 degree Celsius. Okay, ini initial. Okay, biar tengok dulu. Dan dalam beaker A yang besar ni, kita letak pula beaker B. Beaker B ni, dalam dia pula ada hot water. Kalau beaker A ni kita letak tap water, beaker B kita letak hot water. So kita immersekan beaker ni ke dalam beaker A. Kita partially immerse lah. Kan? Dan benda yang sama dalam beaker B ni kita letak thermometer. Okay, let's say sebab dia adalah hot water. So kita assume hot water, air panas, air mendidih. So initial temperature dia adalah 100 degree Celsius lah. Normal kan, air panas suhu didih dia 100 degree Celsius. So apa yang berlaku kat sini, kedua-dua beaker ni berada dalam thermal contact. Maksudnya dia bersentuhan lah. Okay, after a period of time, awak akan dapati bacaan pada thermometer A dan thermometer B ni berubah. Okay, thermometer A ni bacaannya daripada 27 degree Celsius akan meningkat, manakala thermometer B ni bacaannya daripada 100 degree Celsius akan menurun. Sampailah satu tahap dua-dua thermometer ni akan mendapat bacaan yang sama dan tidak ada perubahan pada bacaan thermometer. So the moment tidak ada perubahan pada bacaan thermometer ni, ini menunjukkan bahawa kedua-dua objek ni telah berada dalam keadaan thermal equilibrium. Apa maksud thermal equilibrium ni? Dia adalah seimbang. Kadar haba dia seimbang. Apa benda yang dimaksudkan kadar haba ni? Okay, apa yang berlaku sebenarnya kat sini kan? Okay, kedua-dua objek ni dia sedang mengalami pertukaran haba, transfer of heat. Okay, tengok kat sini kita ada hot
water kan. So hot water ni dia bersentuhan dengan tap water ni. So apa yang berlaku, haba dalam hot water ni lagi besar daripada tap water. So haba ni akan transfer keluar. Kita biasa kalau dia lagi besar, kita akan tebalkan line tu. Haba ni transfer keluar ke dalam tap water. Dia bagi haba kepada tap water. Tap water pula, jangan ingat mentang-mentang dia sejuk, dia tak ada haba keluar. Ada. So dia ada haba juga, tapi habanya kurang berbanding hot water. So kita lukis dengan anak panah kecil yang nipis. So apa yang berlaku, dia akan exchange haba ni sampailah satu tahap haba yang di exchange ni sama banyak. Okay, hot water bagi haba kat tap water bagi haba dekat hot water. So dia ulang alik. Dia sampailah dia punya kedua-dua arrow tu akan jadi sama. Let's say tap water bagi banyak ni pada beaker bagi pada hot water bagi banyak ni juga pada tap water. So awak perhatikan, apabila dua-dua arrow ni ataupun dua-dua transfer of heat ni dah sama, yang ini kita panggil sebagai thermal equilibrium. Apa maksudnya tadi? Dia punya transfer of heat sama dengan 0. Maksudnya apa? No net transfer of heat. No net transfer of heat tu bukan maksudnya heat tidak keluar ataupun tidak masuk. Dia tetap ada tapi bilangannya sama banyak. So kalau kiri sama dengan kanan, maka sama kan? Sama banyak kan? So maksudnya dia punya transfer of heat tu 0. Tidak ada orang kata beza. Contoh kalau beaker kecil ni transfer 10, beaker besar pun transfer 10. Macam tu. Itu yang dimaksudkan dengan thermal equilibrium. Okay. So ini patutnya awak tengok aktiviti ni lah kan. Okay, inilah temperature, initial temperature benda tu kan yang awak baca tu, yang kat atas tadi. So kita tengok balik, kita tengok dia punya explanation kat bawah ni. Okay, when two object are in thermal contact, yang tadilah thermal contact, the temperature of the hot object will drop. Temperature of hot object akan turun, while temperature of cold object will rise until the temperature of both objects become the same. Temperature of both objects become the same. So net heat transfer between the two objects becomes 0. Ni yang masukkan 0 ni. Net heat transfer tu 0. So both objects are said to be in thermal equilibrium. So ini definition ni penting awak kena tahu, sebab memang selalu tanya apa yang dimasukkan dengan thermal equilibrium. So jawapannya apa? Net transfer heat between two objects is 0. Ini dah cukup lah yang dimasukkan dengan thermal equilibrium. So basically apa yang saya explain tadi macam ni lah. Ni bila objek panas, objek sejuk, so heat lagi banyak daripada objek panas, so arrow tebal. Heat daripada objek yang sejuk kurang, tapi dia masih ada transfer sampailah satu tahap kedua-dua bilangan ataupun kedua-dua kuantiti heat tu sama. So that's why let's say kalau ni adalah 2, ni pun 2, maka 2 tolak 2 kosong. So net flow dia 0. Ini yang dimaksudkan dengan thermal equilibrium. Net transfer between P and Q become 0. Okay. Ini adalah contoh thermal equilibrium dalam kehidupan seharian. Okay, kita selalu panaskan objek kan. Tak semestinya dia kena bersentuhan, like memang bersentuhan, tak. Kita ada partikel udara pun dikira in contact dengan objek lah. Sebab itulah dalam case kalau kita baking ke, kita masak apa-apa dalam oven kan, walaupun dia kena pada besi tu, tapi kita refer juga kepada hot air ataupun udara panas dalam oven tu. Dia bersentuhan dengan makanan. So sampailah satu tahap makanan tu sama temperature ni dengan udara panas tu. So macam itulah cara dia masak kek ataupun benda yang dalam oven lah. Kemudian kita tengok termometer. Ini termometer yang kita guna dulu-dulu kan. Sekarang dah tak guna kan. Guna tapi kurang. So yang ini apa yang berlaku, konsepnya sama. Sebab itulah kita kena letak termometer ni. Kan dulu-dulu doktor akan letak termometer tu dalam mulut ataupun dekat dalam telinga ataupun dekat celah ketiak kan. Dia akan letak sekejap. Dia bukan terus baca, dia letak sekejap. Kenapa dia letak sekejap? Dia nak bagi tengok tidak ada perubahan haba lagi.
And then benda ni lah yang dia tentukan suhu badan kita ni, sebab sampai satu tahap suhu badan kita akan sama dengan suhu termometer ni. Kat dalam ni kan dia ada sensor dia kan. Ini yang jadi thermal equilibrium lah untuk termometer. Okay, ini kalau kita nak panaskan objek. Kalau kita nak sejukkan objek pun sama. Macam ni tadi oven, udara panas. Ni pula peti ais, udara sejuk. So benda yang sama. So haba daripada makanan keluar banyak ke surrounding ataupun udara sejuk lah. And udara sejuk tu punya haba masuk sikit je. Sampailah satu tahap dia punya net flow tu sama dengan 0. And then dapatlah suhunya sama dengan suhu udara dalam peti ais. Dan juga contoh yang terakhir ni adalah air sejuk. Kan bila kita letak ais, kenapa ais tu cair? Panas, sebab air panas, tu betul. Tapi sebenarnya konsepnya thermal equilibrium. Kan haba yang ada pada air transfer ke dalam ais, dan ais juga transfer haba ke dalam air, tapi kuantitinya sikit. Sampailah satu tahap kedua-duanya transfer sama banyak. So bila dah sama banyak, maka terjadilah thermal equilibrium. Okay. Alright. So yang seterusnya, kita nak tengok macam mana kalau kita tak ada termometer. Kita nak calibrate termometer. Macam mana kita nak ukur? Okay. Kat sini kan kawan awak kata ni, termometer ni tak ada skala yang jelas. Kita perlukan termometer lain. And then kawan awak pula kata, oh termometer ni kita boleh guna, kita kena calibrate. So macam mana kita nak calibrate? Okay, apa yang dimasukkan dengan calibrate ni? Okay, yang ini kita gunakan konsep, kita akan gunakan temperature untuk objek yang beku dan juga objek yang panas. So setakat ni awak tahu kan, untuk ais, melting point untuk ais kan adalah 0 darjah Celsius. Maksudnya apa? Maksudnya untuk ais tu mencair, suhu ais tu akan jadi 0 darjah Celsius. Waktu ais tu dalam peti ais, suhunya mungkin negatif something, tapi bila ais tu dah start mencair, suhu dia mesti 0 darjah Celsius. Ini untuk ais yang pure lah kan. Kita bukan ais kepal ke apa benda ke, tak. Okay. Dan juga boiling point of water iaitu 100 degree Celsius. Ini adalah air suling. Okay, maksudnya kalau awak didihkan air panas, suhu air panas tu adalah 100 degree Celsius. Suhu air suling lah, kita kena guna air suling. Sebab apa? Sebab kalau kita guna air biasa, kebarangkalian dalam air tu ada impurity. Bila ada impurity ni, dia menyebabkan suhu dia meningkat, bukan setakat 100. Okay. Maksudnya apa? Contoh kalau awak ada dua air kan. Satu awak didihkan air biasa lah, air paip. Satu lagi air gula. Kalau awak measure temperature kan, air gula ni lagi panas daripada air biasa ni, sebab dia ada impurity. Iaitu tadi gula tu lah sebagai impurity, dia menyebabkan suhu tu meningkat untuk didihkan. Ini yang dimaksudkan dengan boiling point untuk air tadilah yang saya explain tadi. So kat sini macam mana kita nak buat? Okay, apa yang dibuat kat sini? Okay, pertama sekali kan, dia ambil satu termometer yang tak ada skala lah, ataupun sebenarnya ada skala tapi ditutup dengan masking tape sebab awak nak buat aktiviti kan. So dia ambil satu termometer kan, dia ujung dia macam ni. Okay, apa yang berlaku, dia tutup skala ni dengan masking tape. Okay, lepas tutup dengan masking tape, dia cucuk termometer ni ke dalam beaker A. Beaker A ni ada apa? Okay, beaker A ni ada ais yang sedang mencair. Ais ni ditambah dengan distilled water sikit untuk mudahkan mudahkan dia punya proses thermal equilibrium tu lah. So bila ais ni mencair, suhunya 0 darjah. So semasa dia mencair, suhu bacaan pada termometer ni akan menurun sampailah satu tahap dia fix. Bila dia fix tu maksudnya memang suhu dah 0 darjah dah, takkan turun lagi sampai semua air ni mencair ataupun semua air ni membeku. Tapi dalam kes ni mencair, so dia akan naik kemudian. So sampai satu tahap suhu ni akan constant pada 0 darjah. So kat situ awak kena tandakan dekat termometer tu. So awak tandakan dekat termometer tu, let's say ais tu mencair pada senggat sini kan. Ni saya baringkan lah pada senggat sini. So ini adalah 0 darjah Celsius. Okay. Kemudian
dia nak measure pula bila kita letak termometer tu dalam air yang mendidih. Ni, dalam beaker B ni, kita ada immersion heater, kita ada boiling distilled water. So, kita panaskan air ni sampai air ni mendidih. Lepas air tu dah mendidih, sampai satu tahap, temperature yang dibaca pada termometer ni akan fix, tidak akan meningkat lagi. Maksudnya suhu tu dah constant. Suhu tu air suling yang dididihkan, suhunya adalah 100. So, apa yang kita buat, kita tandakan dekat second part ni, dan senggat yang ini kita panggil 100 degree Celsius. So, dekat sini awak dah ada range. Apa range? Okay, awak ada range maksimum dan minimum. Ini kira macam total marks lah. Contoh dalam exam kan, awak ada per 10, per 100. Ini kira per lah ni. Daripada sini ke sini, peratus. 0 sampai 100 kan. So, kira peratus lah juga. Contoh kan. Okay. But then, kita nak measure suhu air paip. Apa yang dia buat lepas tu, lepas dia buat benda ni, okay, dia letak pula termometer ni dalam air paip. Air paip biasa. Air paip ni suhunya antara 0 hingga 100 ni. So, bila dia letak dalam air paip, didapati bacaan termometer ni meningkat ataupun menurun pada, let's say, pada ketinggian sini. So, ketinggian sini, dia tak tahu berapa suhu kat sini. So, dia tak tahu suhu berapa, dia labelkan sebagai theta. Okay. So, kita tahu minimum suhu kat sini, maksimum kat sini kan. So, dia nak baca untuk jarak sini ke sini, kan, berapa suhu dia. So, cara dia nak buat ni, sama macam konsep awak kira markah exam, kan. Contoh awak ada total soalan ada 10, 1 sampai 10. Tapi yang awak betul hanya 5. Let's say 5. 5 je betul. 5 ni awak betul daripada 10. Sama juga macam ini. Yang ini awak dapat 0 sampai theta. 0 sampai theta. Tapi total dia adalah 0 sampai 100 ni. So, dekat sini kita boleh gunakan pembaris untuk ukur panjang dia. So, awak ukur panjang 0 sampai theta ni, gunakan pembaris. So, ukuran ni mewakili awak punya ni, 5 ni. Tapi bukan 5 lah, ikut apa yang awak baca. Ukuran ni mewakili awak punya yang betul. Okay. Dan ukuran ni kita akan bahagi dengan apa? Bahagi dengan jumlah ukuran yang total. Ukuran total daripada sini ke sini. So, nampak tak macam sama kita kira markah kan? So, contoh yang ini, length ni, awak bagi dia length theta. Sebab ni awak dah label theta kan? So, ni length theta lah. Sama macam bawah ni, length theta. Okay, length theta. Manakala yang total ni, sebab dia mula daripada 0 sampai 100, ini kita panggil length 100 lah. Untuk 100 degree Celsius. So, yang awak nak kira ialah length theta bahagi length degree, bagi length 100 ni. So, awak tahu length theta ni berapa, awak tahu length 100 ni berapa. Boleh tak dapat dia punya peratus? Boleh kan? Sama macam exam lah. Sama macam markah quiz ke exam kan. So, contoh awak measure. Macam ni formula dia. Kita ada formula untuk cari temperature theta ni. Kita gunakan formula ni. Sama tak macam soalan exam? Sama kan? Macam awak punya nak kira markah exam kan. Contoh ini yang awak dapat betul. Ini total markah dalam soalan tu. And then awak darab dengan 100. Dapatlah dia punya theta. So, katakan tadi let's say awak measure. Ini contoh. Awak dapat dia punya length theta. Length theta let's say sama dengan berapa sama dengan 27 cm. Okay, let's say. Kemudian length total ni pula daripada 0 degree Celsius sampai 100 degree Celsius ni, let's say length 100 tu adalah berapa let's say 40 cm. Ni contoh So, macam mana awak nak kira temperature pada theta ni? So, awak buatlah 27 bahagi 40. Ini awak dapat dia punya pecahan. Tapi, kita tahu
minimum temperature dia 0, maksimum 100. So kita nak kena darab dengan maksimum lah. So maksimum dia boleh dapat adalah 100, tapi sebabkan kita dah ada pecahan, kita darabkan. So bila awak tekan kalkulator, contoh 27 bahagi 40, okay, awak tekan kalkulator darab 100. So dalam kes ni awak akan dapat 67.5. Tapi ni tak betul lah, sebab mustahil lah air pipe 67.5 kan. So 67.5 degree Celsius. So macam ni lah cara untuk awak kira calibrate temperature of object menggunakan thermometer yang tak ada skala. Okay. Tapi benda ni macam ni nak buat, cuma bacaan ni guna pembaris ni kena ukur betul-betul lah. Sebab ni yang saya ukur ni tak betul, sebab saya main agak je, saya main bagi je random number, saya dapatlah jawapan macam ni. So kalau awak measure dengan pembaris betul-betul, awak akan dapatlah jawapan dia. Okay. So ni ada discussion, kita tengok discussion yang pertama. Dia tanya, the bulb of thermometer should not touch the base or side wall of the beaker while taking measurement. Kenapa? Sebab kita tak nak bacaan tu terganggu oleh surrounding temperature lah. Sebab bila kita letak dekat lantai dia, ataupun kita sentuh pada dinding-dinding ni, so dia tidak dapat measure thermal equilibrium yang dengan tepat dekat dalam ni. Okay. And yang nombor 2 ni pula, kenapa? Why should you wait until there is no more change in the level of the liquid column before making a mark? Kenapa kita nak kena tunggu? So inilah yang kita belajar tadi, kita nak tunggu dia capai thermal equilibrium. Okay. So inilah dia yang tadi kita buat tadi, calibration, proses dia nak buat skala pada thermometer. So sebenarnya bila awak dah ada, let's say kan awak tak measure pun suhu air tadi, suhu air pipe tadi, bila awak dah ada tanda kosong dan tanda 100 ni, awak boleh label skala awak sendiri. Gunakan apa? Awak bahagilah. Awak kira berapa length ni, and then awak bahagi dengan 100. Awak akan dapatlah untuk setiap degree berapa dia punya panjang untuk measure temperature. Okay, ni kita tadi dia akan limited into 100 equal divisions. So ni boleh gunakan lah untuk measure temperature between 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. Okay, so kita dah tamat untuk chapter 4.1 iaitu thermal equilibrium. So saya tak nak sambung lagi chapter specific heat capacity. So apa yang saya nak awak buat ialah awak tengok balik, review balik apa yang kita dah belajar untuk thermal equilibrium ni, dan saya nak awak jawab kuis yang saya dah sediakan dalam Microsoft Form. So sila jawab kuis tu dalam masa dalam hari ni lah. Saya tak nak awak tangguh-tangguh, terus jawab, and make sure awak jawab lah, sebab kuis tu saya akan kira markah. Saya akan kira masuk dalam markah CGPA awak. So itu sahaja untuk hari ni kelas. Selamat menjawab.